Arif dan Ciku merupakan pasangan rajin yang memiliki kedai kapet di Istanbul. Pada satu hari, kawan lama Arif bernama Logar bersama pembantunya datang ke kedai Arif dan mendedahkan bahawa dia telah menemui sesuatu yang pelik di satu tempat berdekatan dan mahu Arif mengikutnya. Namun apabila mereka sampai ke tempat itu, Logar telah menangkap Arif dan mengikatnya. Ternyata semua ini adalah helah Logar untuk mencuri isteri Arif. Objek yang dimasukkan Logar sebenarnya adalah mesin masa. Logar juga menggunakan mekanisme sains yang boleh mengubah dirinya menyerupai Arif dan mula mendedahkan rancangannya kepada Arif bahawa dia mahu memiliki Ciku, isteri Arif. Apabila Arif yang sebenarnya cuba bercakap, pembantu Logar mengaktifkan mesin masa dan menghantarnya 1 juta tahun ke masa lalu, iaitu di zaman Cretaceous, di mana dinosaur masih aktif. Semasa dia meninjau ke tempat baru itu, Arif terserempak dengan haiwan beruk. Tanpa pilihan, Arif mula tinggal bersama mereka dan cuba mengajar beruk-beruk itu dan berharap tamadun mereka akan berkembang. Hari bertukar menjadi bulan dan musim sejuk pun tiba. Apabila Arif pergi untuk membuang air kecil, air kencingnya serta-merta membeku menjadi kristal ais, menunjukkan bahawa suhu adalah setara dengan hari ini kutub utara. Walaupun selepas beberapa bulan, Arif cuba mengajar beruk-beruk itu, namun tidak menunjukkan sebarang tanda kemajuan. Ini membuatkan Arif sedar bahawa dia tidak boleh pulang ke rumah jika dia terus tinggal di situ bersama beruk. Oleh itu, Arif cuba meninjau kawasan hutan dengan niat mencari kemungkinan tanda tamadun manusia. Jangan lupa jika anda berminat dengan lakonan Ramiran, boleh mengikuti drama terbaru ini pada 11 Ogos depan di Network TV ING. Selamat menonton. Quinton? Di perjalanan, Arif bertembung dengan T-Rex yang ganas yang mengaum kepadanya. Arif pada mulanya takut tetapi kemudian sedar bahawa dinosaur itu sebenarnya hanya mahu melindungi telur anak-anaknya. Mengetahui akan hal ini, Arif mengambil pendekatan mesra dan mundur dari wilayah dinosaur itu. T-Rex menghargai gerak-gerinya dan memberinya sarang madu yang besar sebagai hadiah perpisahan. Arif menerimanya dengan gembira, tetapi seekor lebah yang besar telah muncul mahukan semula sarang madunya yang berada di tangan Arif. Lebah mengejar Arif dan sempat menyengatnya. Arif terus berlari dan akhirnya berjaya menghindari lebah dengan bersembunyi di sebalik pokok besar. Tetapi tidak lama kemudian Arif mula pening akibat sengatan dan akhirnya pingsan. Ketika tersedar, Arif melihat 2 orang primitif berada di atas pokok. Tetapi sebelum sempat Arif bangkit, lelaki primitif itu telah menyumpit Arif dengan damak yang menyebabkan Arif pingsan. Ketika sedar semula, Arif mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua dan dia dikelilingi oleh sekumpulan manusia gua primitif yang sedang membaca mentera pelik. Ternyata mereka takut kepada Arif kerana dia orang asing dan mereka merancang untuk membunuhnya. Nasib baik Arif boleh bertutur dalam bahasa mereka dan dia meyakinkan ketua suku Mimi bahawa dia adalah dari masa depan dan tidak akan memberikan ancaman bahaya kepada mereka. Tiba-tiba seorang lelaki mengumumkan bahawa puak Arogian telah tiba. Ternyata Arogian adalah puak berasingan yang diketuai oleh seorang yang biadab bernama Karga dan mereka telah menindas puak Mimi sejak sekian lama. Dalam setiap ketibaan mereka, puak Arogians akan menyeksa penduduk kampung dan merampas makanan dan peralatan mereka. Kali ini Karga berada di situ untuk membawa 3 orang puak Mimi yang terkuat untuk upacara istimewa mereka. Malangnya, Arif dipilih sebagai salah seorang daripada mereka. Apabila dia cuba menolak, Karga menembaknya dengan ubat penenang, menyebabkan Arif tidak sedarkan diri dan kemudian membawanya ke kampung mereka. Mereka cipta world building adalah aspek utama bagi kebanyakan filem fiksyen sains dan fantasi, dan Avatar adalah contoh yang sangat baik. Filem Avatar dilatar belakangkan dengan satu reka cipta unik dunia asing yang dinamakan Pandora, dan dalam perjalanan, salah seorang puak Karga bernama Tasso telah mengalami kemalangan di mana kepalanya terhantuk batu dan jatuh dari kudanya menyebabkan tangannya patah. Semasa Tasso dalam kesakitan, Karga bertindak mahu mengebumikan Tasso dengan menghempapnya dengan batu-batu seolah-olah dia sudah mati. Arif yang sudah sedar dari pingsan melihat keadaan itu dan bertindak memberitahu orang primitif itu bahawa Tasso belum mati, tetapi dia hanya patah pergelangan tangan. Arif kemudian meletakkan kayu di kecederaan Tasso bagi menyokong pergelangan tangannya. Puak primitif itu terkejut melihat Tasso kini boleh merasai tangannya semula dan dia berterima kasih kepada Arif kerana menyelamatkan nyawanya tidak jadi dikebumikan. Sebaik saja mereka sampai ke kampung, Tasso mendedahkan bahawa tempat itu sebenarnya diketuai oleh anak saudara Karga yang bernama Karya yang juga bapa kepada Tasso.
Ayah Tasso yang bernama Kaya bertanya kepada Tasso tentang topeng-topeng buatan tangan yang ditemui di bilik Tasso. Tasso dengan bangganya mendedahkan bahawa dia membuat topeng-topeng itu daripada kulit pokok. Tetapi ini tidak disukai oleh Kaya kerana dia mahu anaknya menjadi seorang pahlawan yang ganas, bukan seorang artis. Kaya kemudiannya menceritakan tentang satu kejadian di zaman kanak-kanak yang menjakuti Datuk Tasso yang bernama Kumo. Pada satu hari, sebuah kapal angkasa yang aneh turun dari langit membawa dua pelawat pelik. Mereka memberikan Kumo bola sebagai hadiah dan kembali ke kapal angkasa mereka. Malangnya Kumo yang terlalu teruja berlari ke bawah kapal angkasa untuk mengucapkan selamat tinggal, dan ketika itulah datuknya itu terbakar kerana terkena api daripada enjin kapal angkasa itu. Kerana itu, Kaya membenci perkara dan ciptaan baru. Kerana Kaya percaya bahawa bapanya berada di syurga, dia telah membuat sebuah menara yang sangat tinggi. Ramai orang telah cuba memanjat menara untuk membawa Kumo kembali, tetapi tidak ada yang berjaya atau terselamat. Ternyata Kaga membawa 3 orang kuat dari suku Mimi untuk menghantar mereka naik ke menara itu. Mendengarkan penerangan itu, Arif secara sukarela sanggup menaiki menara itu secara bersendirian, dan ini mengejutkan semua orang. Perlahan-lahan Arif mula memanjat menara menggunakan tekniknya dan akhirnya berjaya sampai ke puncak. Di sana dia bertemu dengan seorang lelaki aneh yang disangkanya Kumo. Arif bercadang untuk membawa lelaki itu turun ke bawah, tetapi kerana ketakutan, lelaki itu terjatuh ke bawah dan mati. Arif perlahan-lahan mula turun semula, dan apabila dia sampai ke tanah, Puak Arogian terpegun melihat seseorang kembali hidup dari menara yang kemudian mencetuskan kegembiraan. Kaya kecewa kerana Arif tidak dapat membawa ayahnya Kumo kembali, tetapi dia memaafkannya. Tasso juga kagum dengan kegagahan Arif dan dia mula melukis gambarnya di atas sebuah batu. Arif memuji kerajinan Tasso dan Tasso menunjukkan gambar-gambar lukisannya yang jarang dikongsi. Di situ Arif ternampak lukisan tersembunyi yang rupanya lukisan seorang gadis bernama Mimi dari kampus seberang. Ternyata Tasso sangat menyukai gadis itu. Ini mengingatkan Arif kepada isterinya yang tercinta, Ceku, dan Arif ingin kembali kepada Ceku dan merayu Tasso untuk membekalkannya segala alatan yang ada agar dia dapat kembali ke zamannya. Bagaimanapun Tasso menyatakan ini semua mustahil kerana bapanya Kaya telah mengambil semua peralatan dan menguncinya di dalam sebuah gua serta melarang semua orang menggunakannya. Walau bagaimanapun, apabila Arif berjanji untuk menemukan Tasso dengan Mimi, Tasso akhirnya bersetuju untuk membantu Arif mendapatkan alatan tersebut. Pada malam itu, Tasso dan Arif menyelinap ke dalam gua untuk mencuri peralatan. Malangnya mereka telah ditangkap oleh Kaga yang membawa mereka berdua ke Kaya. Seperti yang dijangka, pembesar kampung itu kecewa kerana anaknya telah menjadi pencuri dan tidak mengaku Tasso sebagai darah dagingnya lagi. Ini menyebabkan Tasso kecewa lalu meninggalkan kampung itu bersama Arif. Ketika dalam perjalanan di hutan, Arif dan Tasso telah terserempak dengan Mimi dan rakan-rakannya yang mandi di sungai. Mimi memusuhi Tasso kerana latar belakangnya, tetapi Arif mengubah persepsinya dengan menunjukkan kepadanya tatu wanita cantik yang telah dibuat oleh Tasso di belakangnya yang merupakan lakaran lukisan Mimi. Kumpulan itu kemudian kembali ke kampung Mimi dan Arif mendedahkan rancangannya untuk memulakan tamadun baru. Dia memberitahu Puak Mimi tentang beribu-ribu alat berguna di Gua Kaya dan meminta bantuan mereka untuk mencurinya. Teruja dengan prospek mempunyai alat dan teknologi moden, Mimi dan orang-orangnya segera menyertai rancangan itu. Malam berikutnya, Arif dan Tasso sekali lagi menyusup ke dalam Gua Kaya dan memuatkan semua alatan yang diperlukan ke dalam kereta roda dan orang kampung turut membantu sama. Dalam masa yang singkat, Arif berjaya membuat beberapa alat ciptaan yang diperlukan bagi membantu manusia dan dalam tempoh beberapa bulan berikutnya, semua orang di kampung itu sudah serasi menggunakan hasil ciptaan teknologi Arif. Pengarah filem Avatar, James Cameron dan pasukannya mencipta dunia Pandora dengan sangat terperinci dan mengasyikkan untuk membungkus cerita filem ini. Planet Pandora ini dilakar reka sebagai planet kepada satu ekosistem flora dan fauna yang kaya, termasuk pokok-pokok gergasi yang digunakan untuk menghubungkan Na'vi, iaitu spesies humanoid asli, kepada nenek moyang mereka. Kerana Arif, tamadun mereka telah berkembang beberapa ribu tahun ke depan, menjadikan hidup mereka lebih mudah. Wanita kini boleh memasak makanan dan anak-anak boleh pergi ke sekolah. Arif telah diisytiharkan sebagai menteri
Tetapi Arif masih tidak berpuas hati kerana teknologi yang dibawanya itu tidak mengubah kecerdasan penduduk primitif Puak Mimi. Sementara itu, Kaya akhirnya mendapat tahu bahawa guanya telah dirompak oleh Arif dan Taso. Dengan marah, dia telah menghantar karga untuk membunuh mereka. Tetapi apabila karga tiba di kampung itu, dia terkejut melihat semua ciptaan baru Arif. Dia segera menuntut agar semua itu diserahkan kembali kepada mereka. Namun Arif mengejek dan mengaibkannya di hadapan orang ramai. Ini menimbulkan kemarahan Karga dan dia berjanji untuk kembali bersama tenteranya bagi membalas dendam. Pada satu hari, Arif membawa Taso, Mimi dan yang lain-lain berkelah di hutan berhampiran. Malangnya apabila mereka pulang, mereka mendapati seluruh kampung telah digeledah. Ternyata Arogian telah mengambil segala-galanya. Bosan dengan perselisihan ini, Arif berjumpa Kaya dan merundingkan penyelesaian menerusi perlawanan bola sepak 6 sebelah. Jika pasukannya menang, Kaya perlu memulangkan semua peralatan teknologi yang diambilnya sebelum ini. Dan jika Arif kalah, dia akan membina sebuah menara untuk Kaya bagi mendapatkan bapanya yang hilang. Anehnya, Kaya bersetuju tanpa teragak-agak. Kaya kemudian mendedahkan bahawa Puak Arogian pernah bermain bola sepak dan berpengalaman kerana mengenangkan mendiang bapanya, Kumo, dan bola sepak itu telah menjadi barang istimewa yang dianggap seperti harta karun. Oleh itu, Kaya tidak mempunyai sebarang masalah dalam membentuk pasukan bola sepaknya dan dia telah memilih 6 lelaki yang paling garang, paling cergas dan terkuat untuk majlis besar itu. Sebaliknya, Arif juga mula mencari pemain, tetapi malangnya tiada siapa yang pernah mendengarkan istilah bola sepak. Pada masa itu, Mimi mendedahkan bahawa ada bekas Arogian yang bernama Chuhara di kampung itu yang pernah menjadi penjaga gol semasa di Arogian. Ternyata Chuhara bersara daripada bola sepak selepas dia melepaskan 8 gol dalam satu perlawanan. Arif cuba meyakinkan Chuhara untuk bermain tetapi dia menolak. Melihat perkara ini, Dimi menawarkan diri untuk menjadi penjaga gol pasukan. Sementara itu, Arif dan Taso menjadi penyerang dan selebihnya pasukan terdiri daripada penduduk kampung. Arif dan pasukannya pun mula menjalani latihan. Mimi dan wanita lain turut menyediakan jersey bola sepak pasukan. Dan selepas beberapa hari, Arif FC mula menguasai permainan dan mula bermain dengan elegan. Tidak lama kemudian, hari penting pun tiba. Orang Nabi sendiri mempunyai budaya dan bahasa yang unik dan filem ini meneroka cara hidup dan tradisi mereka. Dunia Pandora juga diterapkan memiliki satu mineral yang sangat berharga yang dipanggil Uno Obitanium, di mana disebabkan mineral inilah yang mendorong konflik antara manusia dan Navi. Secara keseluruhannya, Avatar berjaya mencapai kemuncak yang hebat dalam mereka cipta world building yang meyakinkan, bertenaga dan boleh dipercayai. Semua orang teruja dengan permainan ini. Sewaktu mereka beraksi, pasukan bola sepak Arogian telah menguasai rentak perlawanan. Pasukan itu dengan mudah menyubatkan 4 gol. Namun sebelum separuh masa perlawanan tamat, seorang pemain Arif FC berjaya menjadikan 1 gol. Namun kerana sangat teruja, pemain itu telah melompat dan terjatuh ke dalam sebuah lubang di mana api sedang marak menyala. Semasa waktu rehat, Arif mendedahkan kepada pasukannya bahawa dia sebenarnya adalah makhluk asing daripada planet lain yang tinggal di bumi kerana makanan di bumi sedap. Malah dia mempunyai beberapa kuasa supernatural yang dapat membantu pasukan mereka. Bagaimanapun, Arif tidak menggunakan kuasanya itu sebelum ini kerana takut mencederakan seseorang. Namun kini Arif berasa dia perlu menggunakan kuasanya itu demi kemenangan pasukan bola sepak itu. Penduduk yang mendengarnya tertarik dan teruja dan Arif menggunakan kuasanya itu dan mula menguasai perlawanan yang menyaksikan pasukan Arif dapat menjarikan 3 gol lagi yang menjadikan kedudukan sekarang terikat 4-sama. Dalam kehangatan permainan, Taso bergaduh dengan salah seorang Arogian mengakibatkan penalti untuk mereka. Dimi menyelamatkan penalti tersebut tetapi tangannya tercedera dan tidak dapat untuk bermain. Kini mereka berdepan dengan ketiadaan penjaga gol. Namun Chuhara melangkah ke hadapan dan menjadi sukarelawan untuk bermain dan menjadi penjaga gol. Chuhara pula bertindak cemerlang, ibarat dinding batu yang menyelamatkan banyak serangan ke arah gol. Akhirnya, hanya berbaki beberapa saat, Arif melompat ke udara
dan melancarkan pukulan ganas yang akhirnya menjarikan gol kemenangan. Perkampungan itu bersorak dan Kaya turut memuji pasukan lawan. Kaya berkata dia akan menunaikan janjinya serta menyatakan tidak lagi akan mengganggu penduduk kampung itu mulai sekarang. Namun walaupun memenangi perlawanan, Arif masih bersedih kerana dia percaya bahawa Logar telah pun mengambil Ciku di isterinya. Oleh itu Arif bercadang untuk meninggalkan kampung itu dan menjelajah. Sebelum dia pergi, Arif menghadiahkan jam tangannya kepada Taso dan cincin pertunangannya kepada Mimi. Tiba-tiba kilat terang muncul dan Ciku muncul dari udara. Arif gembira dan hairan melihat isterinya. Ciku yang kemudian mendedahkan bahawa selepas Arif pergi bersama Logar, dia melayari internet dan mengetahui ada cincin dan jam tangan yang ditemui di dalam sebuah gua primitif oleh sekumpulan ahli ekologi. Apabila Ciku meneliti lebih lanjut tentang cincin dan jam tangan itu, dia menyedari sebenarnya cincin itu milik Arif. Ciku kemudian cuba mencari punca hal itu boleh berlaku dan menjumpai bahawa Logar adalah dalangnya. Oleh itu Ciku telah menangkap Logar dan menyoal siasatnya tentang lokasi Arif. Akhirnya Ciku menggunakan mesin masa Logar untuk tiba ke situ. Tidak lama kemudian, Arif dan Ciku mengucapkan selamat tinggal kepada semua penduduk kampung dan kembali ke garis masa mereka. Sebaik saja mereka tiba di rumah, mereka telah menghantar Logar dengan mesin masa ke tempat primitif. Pada mulanya penduduk kampung menganggap Logar adalah Arif dan cuba bercakap dengannya secara sopan. Tetapi apabila Logar yang sombong mula melemparkan kata-kata tidak senonoh, mereka menyedari bahawa dia seorang penipu. Lebih memburukkan keadaan Logar, Kaya dan yang lain-lain turut mengingati semula bahawa kapal angkasa Logar pernah datang ke kampung mereka beberapa tahun lalu dan membunuh Kumo. Melihatkan gerombolan yang marah, Logar akhirnya mula panik dan meminta orang ramai untuk meninggalkannya sendirian, tetapi tiada siapa yang mendengarkannya. Filem ini mula berakhir memperlihatkan orang-orang primitif itu perlahan-lahan mendekati Logar untuk menangkapnya. Tetapi sebelum sempat, seekor T-Rex muncul lalu menelan Logar. Dalamnya sudah batu. Sampai sini. Saya tahu. Cik Asimah? Dah. Sudah. Yang sampai Katnya sampai di mana? Sampai sini lah ya. Siap tuan? Siap. Bagus. Asimah sudah paham itu dalam semua? Sudah. Bagus. Kalian sudah mengerti itu dalam semua? Ya. Ini marah. Baru betul. Ambil tempat masing-masing. Ready for take? Kamera ready? Standard! Alright. Kamera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Keluar! Keluar kau dari sini! Perempuan yang tak kenal diuntung! Keluar kau dari sini! Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat. Keluar kau dari sini! Keluar! Wah, betul punya marah kawan tu ya. Kamu tak boleh cakap ke?